Mama, tak sangka ada orang nak tengok Mama macam ni kan. Tak sangka ada orang nak tengok makcik tukar-tukar baju kan. So, jadi sebenarnya nama Aunty Purple ni bukan Aunty yang bagi tau. Nama ni memang netizen yang bagi. Daripada komen-komen dia orang tengok rumah Aunty warna purple. Dia orang nampak kan rumah warna purple ni. Aunty ni mesti suka purple. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya lagi Amy di dalam segmen Parenting FYP yang mana kita telah pun masuk ke episod yang kedua. Okey, sebelum kita bermula dan sebelum saya perkenalkan siapakah tetamu kita hari ini, kita nak saksikan 5 klip video family trending yang telah menjadi pilihan kami untuk bulan ini. So, roll video. Jangan nangis. One, two, three, four. Benda ni masa kecil-kecil pun kan tanam-tanam timbul-timbul kan. Mula seronok kan? Mungkin mengimbau lah. Mengimbau lah zaman kami tanam-tanam, pusing. Hit! 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 Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, untuk episod yang pertama kita telah menampilkan Syamimi bersama keluarganya. Tapi hari ni siapa Okey, kita bagi hint sikit. Tetamu kita ini merupakan ibu kepada 3 orang cahaya mata. Dan yang bestnya bila dia buat perkongsian di media sosial, yang paling menjadi perhatian adalah kerana dia suka buat transition yang luar biasa. Sekejap macam ni, sekejap macam tu, boom, meletup cantik. Jadi dengan siapakah kita akan bersama? Sebentar lagi kita akan bersama. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan video ini dulu. Okey? Okey, dah tengok video kita tadi. Lepas tu saya pun dah bagi hint kan tadi sedikit tentang tetamu jemputan kita pada hari ini. Jadi tak nak buang masa, kita tetap nak buat magic kita macam biasa. Ini dia Aunty Purple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Aunty. Hai. Sihat? Alhamdulillah sihat. So Aunty, kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih juga sudah jumpa Aunty. Jadi hari ini Aunty kita nak bersama serba sedikit. Mungkin selama ni orang tengok transition Aunty je dekat media sosial. So hari ni kita nak kulik-kulik sikit lah cerita Aunty dan juga family. Boleh? Boleh. Alright. So boleh tak Aunty share dengan kita sebenarnya daripada mana Aunty dapat idea untuk mulakan video transition ni? Okey, Aunty bermula ni TikTok 2 tahun lepas ni masa PKP. Masa tu semua orang pun boring kan? Semua orang pun mencari hiburan di mana-mana platform yang ada. Okey. Jadi Aunty masa tu masih ada sedikit perasaan macam apa ni TikTok ni kan macam tu kan. Macam orang-orang lain sebelum ni. Tiba-tiba sekarang dah jadi TikTok creator. So Aunty scroll video TikTok dan keluar FYP video orang putih lah daripada barat kan. So dia buat transition, itu sangat menarik sebab sebelum ni Aunty punya konten ialah masak-masak. Nanti buat bekal sekolah anak. Jadi dia tengok menarik lah video transition dia dan Aunty pun tiru versi lah. Okey, tiru versi. So Aunty kita nak tanya, kalau ikutkan kan TikTok ni biasanya dipelopori oleh golongan yang lebih muda, Gen Z lah orang katakan. Tapi Aunty telah membuktikan yang orang lama juga berbisa. Okey. Jadi kita nak tanyalah, apa matlamat Aunty yang sebenarnya bila menghasilkan satu-satu konten tu? Adakah sekadar konten untuk hiburan atau sebenarnya ada maksud tersendiri? Okey, Aunty pun sebenarnya Aunty tak sangka boleh pergi sejauh inilah orang cakap kan. Sebab kita punya niat asal tu memang nak berhibur, nak isi masa lapang dan berhibur. Jadi bila Aunty buat video transition tu dan anak-anak muda suka, jadi Aunty rasa video-video Aunty dapat bagi macam
perangsang dan semangat untuk diorang. Aunty boleh buat, aunty yang dah berusia 45 tahun boleh buat, aku yang baru 20 tahun tak boleh buat. Jadi secara tak langsung video-video aunty tu dapat bagi inspirasi lah kat diorang. Kalau kita tengok kan konten-konten aunty memang menekankan warna purple. Sampai nama timangan aunty sendiri pun anti purple. Sebenarnya kita tahulah itu mungkin sebab aunty sukakan warna purple, tapi nak tanyalah signifikan ataupun maksud warna purple tu sendiri pada aunty, dan juga kenapa aunty jadikan warna purple ni sebagai identiti. Okey, aunty sebenarnya memang suka purple lah daripada dulu. Baju kahwin aunty 24 tahun yang lepas pun memang warna purple kan. Jadi sebenarnya nama aunty purple ni bukan aunty yang bagi tau. Nama ni memang netizen yang bagi. Daripada komen-komen diorang tengok rumah aunty warna purple, diorang nampak kan rumah warna purple, aunty ni mesti suka purple. Dan bila terlalu banyak komen yang panggil aunty purple, nanti cakap why not kita gunakan nama ni sebagai branding. Betul. Sebab aunty memang suka purple, dan aunty purple tu aunty rasa orang lebih senang ingat. Jadi bila ingat purple, ingat aunty purple. Macam tu. So dekatlah dengan follower aunty juga kan. Daripada aunty juga warna purple tu memang sangat cantik lah. Okey. Baik aunty, kita nak tanya jugalah sebab aunty suka purple, bukan sahaja busana atau pakaian aunty berwarna purple, tapi kalau kita lihat di social media aunty pun warna purple tu memenuhi segenap ruang dalam rumah. Jadi kita nak tanyalah, pernah tak anak-anak ke husband ke cakap you tak ada ke warna lain, purple je keliling-keliling, ataupun diorang pun semua okey je dengan purple? Alhamdulillah diorang sangat tak kisah. Okey. Sebab tu boleh tu hampir seluruh rumah purple tu. Sebab kalau dapat tentangan daripada keluarga memang tak dapat tau. Tak dapat lah kan. So, alhamdulillah diorang sangat okey. Tak kisah asalkan nanti tak kacau diorang punya private space lah. So bilik anak masing-masing warna yang diorang suka. So yang seorang tu merah, bilik dia biru. Jadi kalau ruang selain daripada ruang umum kat rumah aunty tu, warna-warna yang lain lah, warna yang anak-anak suka. Okey, baik. Jadi ada jugalah ruang-ruang tertentu yang tidak berwarna purple. Cuma ruang privacy keluarga anti purple lah kan. Baik, kita nak tanya macam warna baju raya. Okey, kita cerita pasal raya walaupun raya lambat lagi. Kalau macam baju raya, adakah aunty yang memilih warna atau hasil perbincangan bersama dengan husband dan anak-anak, ataupun memang purple setiap masa? Okey, tak. Kalau buat raya ni, aunty ada family besar tau. Alright, okey. So kami kena patuh pada family besar punya undian. So kalau ikut aunty, tak tahu nanti nak warna purple tau. Tapi sebabkan kami family besar tu dalam 60 orang lebih tu. So kami memang berkumpul setiap kali raya. So undi memang tak tahun akan warna yang berbeza lah. Tapi kalau hari raya kedua, ketiga tu selalunya warna purple mesti ada lah dalam tahun-tahun raya tu, warna purple mesti ada. Cuma raya pertama atau raya keberapa kan? Sebab mesti ada waktu undian tu yang jatuh warna purple juga. Betul, ada kan? Jadi waktu tu aunty mesti seronok lah. Baik aunty, kita nak tanya jugalah waktu awal-awal aunty berkongsi video, macam aunty cakap lah, awal-awal aunty lebih kepada konten memasak, tapi tiba-tiba suddenly menjadi viral. Jadi bagaimana penerimaan family, anak-anak, husband terhadap perubahan ini? Actually diorang sebenarnya macam awal-awal tu happy. Tapi bukanlah awal-awal, sampai sekarang pun diorang happy. Diorang happy sebab macam mama tak sangka ada orang nak tengok mama macam ni kan. Tak sangka ada orang nak tengok makcik tukar baju kan. So diorang impress jugalah sebab diorang pun ada contribute juga dalam video-video aunty. Ada yang tolong gosok tudung kan, kalau awal-awal dulu ada yang tolong gosokkan baju. Baik, bila dah sibuk buat konten dan juga sekarang aunty boleh dikatakan 90% memang buat konten lah orang katakan. Jadi bagaimana masa bersama keluarga tu? Kalau ada aunty spend masa bersama dengan mereka, apa biasanya aktiviti yang aunty akan buat? Okey, yang ini aunty suka nak sebut. Bila aunty buat konten tu, itu ialah masa aunty bersama keluarga. Contoh kita ambil satu konten yang aunty buat dekat tepi pantai. Kami berlima-lima orang pergi pantai. Kira itu momen keluarga aunty lah, walaupun kita nak hasilkan video. Betul. Tapi semua take part. Anak aunty yang ni buat ni, anak aunty yang seorang ni tolong record, yang ni tolong setting. So masa kat tepi pantai tu adalah masa kami, momen kami bersama keluarga. Maknanya macam aunty rasa, dengan buat konten, dengan nak menghasilkan video pun, kita boleh create momen tu dengan family. Sebab semua terlibatkan aunty dan memainkan role masing-masing. Betul, alhamdulillah. Jadinya bila FYP tu diorang pun seronok. Jadi bila diorang seronok,
macam aunty pun lagi semakin semangat lah. Semangat lah. Okey, macam aunty sendiri kalau kita tengok kadang-kadang ada juga video-video aunty tu yang ada uncle. Saya panggil uncle boleh kan? Boleh, betul. Yang ada uncle juga dekat dalam video tu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang lelaki lagi-lagi konten yang macam lebih kepada konten-konten makeup, transition pakaian ke pakaian tu kurang lah diorang minat. Tapi macam mana aunty berjaya menarik uncle untuk terlibat sekali? Nak tahu juga. Okey, sebenarnya aunty tak payah tarik pun sebab dia memang berminat. Alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah aunty berrezeki dapat uncle yang sangat sportif. Okey, So betul. bila dia sebenarnya kita kena supportkan daripada keluarga kan. So uncle sportif, anak-anak pun sportif, alhamdulillah. Betul, aunty rasa aunty pun tak boleh nak pergi lama lah kalau tak ada keluarga yang support kan. So alhamdulillah uncle kadang-kadang dia pun ada bagi idea juga untuk buat transition. Bila kita bercerita tentang anak-anak ni kan, tambah pula nanti anak-anak semua sedang meningkat dewasa, sedang melalui fasa remaja ni. Betul. Jadi kalau boleh aunty kongsikan apakah orang kata cabaran terbesar lah aunty dengan uncle dalam membesarkan anak-anak ni? Cabaran terbesar kan. Sebab macam aunty, macam aunty dulu PJJ dengan uncle kan. Hampir 20 tahun aunty PJJ. So aunty punya challenge menjaga anak tu seorang diri lah, bukan tak ada. Anak-anak aunty alhamdulillah nampak depan mata, kita belakang kalau kita tak tahulah anak-anak kita kan. Tapi so far di depan tu kalau aunty cakap apa, alhamdulillah dia orang patuh lah. Kadang-kadang aunty direct je tanya ada masalah apa. So macam itulah cara komunikasi aunty dengan Jadi anak-anak. kalau saya katakan kalau macam anak-anak remaja ni kita lebih kepada menjadi kawan-kawan, betul tak aunty? Boleh, tapi kena ada set banyak. Kena set sempadan juga. Okey, faham. Maknanya ada boleh jadi kawan, ada masa kita jadi ibu Betul. lah. Betul. Aunty nak tanya, kalau anak-anak lepas ni nak jadi influencer juga, nak ikut jejak langkah aunty, boleh ke tak boleh? Boleh, tapi kena habis belajar dulu. Okey. Jadi pendapat aunty lah, apa yang aunty boleh katakan kepada mereka ni yang mana pendidikan itu sangat penting? Aunty pernah juga buat video kan pasal ni. Kalau live aunty pun aunty akan cakap belajar dulu. Belajar dulu, at least SPM atau lagi tinggi daripada tu lagi bagus. Lepas tu nak jadi apa pun jadilah. Dan itu juga aunty cakap pada anak-anak aunty. Sebab mana-mana media sosial pun dia ada turun dan naik. So kita tak boleh nak kata sekarang ni saya nak kerja dengan TikTok forever, tak boleh. Kan sebab ada media, kita tak tahu nanti lagi 5 tahun ada platform lain pula. Relevan tak lagi. Relevan tak lagi. So pelajaran sangat penting. Jangan berhenti belajar. Betul. Sedangkan kita yang semakin dewasa ni pun boleh terus belajar. Setiap hari belajar. Macam aunty pun dah 45 pun masih belajar juga. Kan kita nak buat konten tu, nak editing tu pun kena belajar juga. So jadilah content creator yang berilmu. Untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang ni suri rumah, tak ada apa nak buat kan, untuk menjadi seperti aunty, apa kata-kata semangat yang boleh aunty berikan? Usia bukan penghalang untuk ibu-ibu di luar sana. Aunty suka sangat nak cakap suri rumah, kalau macam tak kira anak kecil ke anak besar ke, kalau dapat curi masa untuk jadikan content creator tu sebagai pendapatan sampingan lah kita tak nak cakap terus macam full time kan. Kita boleh mula slow-slow. Usia bukan penghalang, dan aunty rasa dengan sedikit atau banyaknya ilmu kita boleh buat ikut kemampuan kita. Betul. Sekarang saya nak tahu harapan aunty untuk masa yang akan datang. Mungkin kita cerita 5 atau 10 tahun yang akan datang aunty. Okey, sebenarnya aunty ni tak adalah macam berfikiran terlalu ke depan. Sebab aunty pun faham industri media sosial ni, kita tahu dia ada turun dan naik kan. Cuma ni aunty ni ada impian lah. InsyaAllah kalau boleh aunty nak buat satu macam ibu creator. Aunty kalau boleh nak ajar ibu-ibu percuma, kita nak bagi percuma untuk ajar ibu-ibu buat konten. Simple-simple untuk orang tambah pendapatan. Itulah impian aunty, nak wujudkan satu badan amal lah. Tapi untuk aunty sendiri 5 atau 10 tahun, selagi ada orang suka, selagi ada orang nak tengok konten aunty, insya-Allah aunty akan teruskan. Okey, untuk suka-suka FYP kali ini, macam yang saya katakan tadi, kita akan main satu game dengan Aunty Purple. Dan game tu berbeza sikit daripada game kita main dengan Syamimi hari itu. Jadi hari ni kita akan bermain teka gambar. Teka gambar. Jadi kita nak buka gambar yang pertama, kita nak minta Aunty teka. Kita ada 5. Dan gambar yang pertama, apakah itu? Apa tu Aunty? Ini bunga lavender. Betul ke tu? Betul ke? Cuba kita tengok. Purple kan? Saya dah tahu kalau lavender. Semua purple. Okey. Okey, mari kita ke gambar yang kedua. Mari kita tengok. Apa tu?
Balon. Betul ke Betul. balon? Betul ke balon? Cuba kita zoom Oh, Kita nak tengok. Purple balonnya. Okey. Alright, gambar yang ketiga kita nak tengok. Apa ni nanti? Ni susah sikit ni. Blender ke cawan ni? Cetek. Okey, nanti kita ke blender lah. Okey, blender. Okey, cuba kita tengok betul tak? Betul. Alright, next kita ke gambar yang keempat. Ini purple lawannya. Ni apa ni? Ada macam Sofa ataupun kerusi? Okey, mari kita tengok betul tak? Sofa ataupun kerusi, betul tak? Yes! Allah. Purple. Cantik. Alright, kita ke gambar yang terakhir tadi tu. Apa tu? Yang ni buah ni. Okey, ada biji-biji kuning dalam tu nanti. Apa tu? Buah apa tu? Passion fruit. Okey, mari kita tengok. Tu tera lah, kita tengok betul tak? Betul kan? Ni markisa betul? Betul Yes, Aunty. betul kan? Okey, nampaknya 5 gambar semuanya Aunty berjaya teka. Mata Aunty memang power tau. Okey, so itu dia parenting FYP kita pada hari ini bersama dengan Aunty Purple. Thank you Aunty sebab sudi bersama dengan kita. Next time kita jumpa lagi ya. Jadi terus dan setia bersama dengan kami. Ikuti parenting FYP untuk episod yang akan datang bersama dengan siapa kita tak tahu. Kalau nak tahu kenalah tunggu untuk episod yang akan datang. Alright. So jaga diri baik-baik. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye Aunty. Bye.